dan kita akan seterusnya ke kategori CP125. Cuaca baik di Terengganu untuk perlumbaan, agak mendung, redup sedikit, berangin lagi terlihat kerana kita berdekatan dengan pantai, tapi keadaan ini sesuai untuk pelumba. Bagaimana Nasha, apa komen pelumba mengenai keadaan di Litat ini? Mungkin angin mengganggu ke tidak ke, atau bagaimana? Kalau nak dilihatkan keadaan di Lita ini seperti yang mereka katakan, Aha. dah lama tidak berlumba dalam keadaan Lita teknikal. Kebiasaannya kita berlumba di satu Lita yang lebar. Jadi dalam Lita yang kecil seperti ini mempunyai beberapa bahagian yang mereka boleh untuk memintas. Ada beberapa bahagian rolling speed dan juga technical, di mana mereka perlu untuk menggunakan segala akal tenaga untuk digunakan di litar ini. Jadi apa yang paling penting sebenarnya di litar ini adalah kedudukan grid sewaktu sesi kelayakan yang mereka lakukan, kerana untuk memintas di litar ini sebenarnya bukan mudah, Hami, kerana ada beberapa selekor saja dan mereka perlu mengambil risiko untuk memintas pelumba yang berada di hadapannya. Okey, kita akan saksikan shootout bagi CP125 yang berlangsung. Sebelum ini adalah penentuan untuk 10 kedudukan grid di hadapan selepas mereka melepasi sesi latihan dan juga saringan dan penentuan untuk 10 pelumba bagi petak utama perlumbaan. Baiklah, kalau kita lihat sewaktu di sesi shootout di sebelah pagi tadi, di mana Hafizat Sufaat yang buat pertama kalinya berjaya bermula di petak yang pertama. Kalau dalam musim ini kita lihat memang pusingan pertama sehingga pusingan keempat memang pelumba yang menggunakan genre Yamaha. Kali ini buat pertama kali Hafizat berjaya dengan kalau pada seketika kita melihatkan Zakwan Zaidi yang beraksi dalam kategori CP125 ini, mereka saling bantu-membantu untuk mendapatkan catatan masa yang baik. Dan kita tidak lupa juga dengan Harith Farhan Baharin yang sentiasa menunjukkan peningkatan di setiap pusingan. Beliau memperbaiki catatan masanya dengan melakukan catatan masa yang baik juga di sebelah pagi tadi, di mana beliau melakukan 51.814 saat bermula di petak yang kedua. Sementara Adib Rosli, kalau kita lihat Adib tahun lalu beliau menaiki podium di sini di tempat yang kedua, di mana Adib kali ini akan bermula di petak yang ke-6 sedikit ke belakang. Tapi bagi saya, barisan pertama, barisan kedua tiada masalah. Apa yang penting bagaimana mereka keluar meluncur laju di selekor pertama, itu adalah perkara yang paling penting sekali untuk pelumba-pelumba. Dengan kedudukan grid yang kita akan lihat nanti, dan bagi 10 pelumba di hadapan dalam kedudukan keseluruhan menyaksikan pasukan Yipon Yamaha Waipang Racing yang berada kedudukan 1 dan 2 bagi Farid Hafiz dan Adib Rosli dalam kedudukan keseluruhan. Dalam shootout yang berlangsung yang Nasha katakan tadi, dengan menyaksikan di penghujungnya Hafizat Sufaat di pasukan SCK Honda Racing Team yang berada di hadapan untuk petak utama. Harith Farhan Bahrin untuk pasukan Tune Force Pink Racing. Pelumba kelahiran Terengganu ini, Ya, betul. pelumba di kampungnya sendiri dengan pasukan baru, dan dia bagi podium kepada pasukannya ketika perlumbaan di Litar Sepang. Dia mahu untuk bagi kemenangan pada pasukannya di Litar ini di hadapan saudara mara, rakan-rakannya semuanya yang menyaksikan perlumbaan. Dan petak ketiga nanti adalah Syafiq Rosli bagi pasukan peternak sepintar Yamaha Maju Motor. Dan tahun ini juga, kali ini, setakat ini kita menyaksikan kembali di depan adalah pasukan Wawai Pang, kerana Wawai Pang sebelum ini yang pernah bergelar juara dalam kategori pertengahan ini beberapa kali bersama dengan Tengku Amirul sebelum ini, dan juga Izzat Zaidi Salihan untuk pasukan Wawai Pang. Tapi selepas itu pasukan Maju Motor yang menguasai menerusi Kasma, dan lepas itu Akid Aziz dan kali ini mereka cuba kembali untuk berada di depan. Dan pada kedudukan mata juga tidak banyak membezakan antara mereka. Dalam kedudukan tempat pertama, Farid Hafiz 74 mata, 10 mata saja di hadapan Adib Rosli, dua pasukan yang sama. 61 di tempat yang ketiga adalah Hafizah Rofa untuk pasukan Wang SOX TKKR Team. Nah, ini juga pasukan yang lagi satu pasukan yang akan kita berikan tumpuan dalam kategori ini. Dan ini menampakkan kerancakan kerana kedudukan mata tidak jauh banyak berbeza antara mereka, Nasha. Betul, kalau kita lihat kedudukan mata di antara dua pelumba pasukan Yipon Yamaha Waipang Racing, beza hanya 10 mata saja. Jadi di litar ini kalau kita lihat yang menariknya, Hami, pelumba yang
dah lama kita tak lihat berada di hadapan. Kembali semula berada di hadapan. Dan dalam perlumbaan macam-macam boleh berlaku. Kita kena lihat kerana mereka akan melalui banyak pusingan. Dan setiap pusingan itu kita akan saingan yang sengit sudah semestinya, kerana semua ingin menang dan semua mempunyai kelebihan. Kalau kita lihat catatan masa mereka pun gap 9 pelumba kurang dari 1 saat. Ya, ini adalah alita yang mereka akan lalui nanti sepanjang 1.371 km. Mereka akan menghabiskan 15 pusingan di litar ini. Kita ada laluan lurus, ada 11. Dan terutama laluan lurus yang kita saksikan ini menuju ke selekoh yang pertama untuk rolling di situ untuk mereka mengambil selekoh. Dan di sini adalah tempat kami biasanya pelumba kami gunakan untuk memintas pelumba di hadapan, mendapatkan momentum kelajuan dan untuk memintas di selekoh yang pertama nanti. Kita akan bersama dengan Azlan yang berada di grid permulaan perlumbaan nanti bersama dengan pelumba mereka Daniel ya yang berada di grid ketika saya percaya Daniel telah pun bersedia sekarang ini. Kita akan bersama dengan Daniel di grid permulaan perlumbaan. Okay, bersama saya dengan kat P1 Afizat Supat. So pole position dengan performance yang sangat konsisten dari semalam. Apa expectation untuk race yang akan datang ni? Untuk race kali ini saya cuba untuk sebaik yang mungkin dan enjoy the race. Dan saya akan cuba untuk mendapatkan podium atau kemenangan pada race kali ini. Fokus dekat championship ke dekat setiap race? Dekat setiap race dulu. Sebab tahun pertama saya agak susah. So saya fikir untuk podium dulu untuk kali ini. Terbaik. Okay. Good luck untuk race. Thank you. Okay, sekarang saya bersama P2 dari pasukan Tune Boss Pink Racing, Harith Farhan. Okay, second race dekat Sepang agak unfortunate, tapi kali ni memang konsisten dekat hometown. Apa perasaan sekarang ni duduk kat front row? Okay, firstly saya memang nak tebus apa yang dah jadi kat Sepang itu hari. Tu kira macam agak mengecewakan lah bagi saya. And race hari ini dekat hometown saya sendiri, dengan semangat baru, support daripada family and kawan-kawan. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk hari ini. Okay, terbaik, good luck. And now kita akan teruskan ke P3, Muhammad Syafiq Rosli. Okay, Syafiq, once again very consistent dari semalam. Tapi okay, starting dekat P3, apa plan untuk race kali ni? Plan saya pada perlumbaan kali ini cuba duduk atas podium lah. Rasa ni cuaca sekarang ni lagi elok dari semalam ke? Okay. Bagi saya cuaca elok dari semalam. Dia mendung sikit. Okay, good luck untuk race. Okay, thank you. Okay, terus back to Nasha dengan Hami. Kita lihat pada Afizat Supat yang mengatakan bahawa ini adalah kali pertama dia berada di hadapan. Sebelum ini dalam perlumbaan di Sepang dia berada di petak yang keempat dan harapan untuk menaiki podium tidak kesampaian pada dalam kedua perlumbaan berkenaan. Kedudukan tempat terbaiknya adalah tempat yang ke-8 pada perlumbaan yang keempat di litar Sepang dan dia hanya mahu memiliki untuk naik ke podium saja terlebih dahulu untuk memberikan podium kepada pasukan SCK. Dan pada bagi Haris yang saya tertarik dengan Haris Farhan Bahrain yang peningkatan yang ditunjukkannya di tempat yang ketiga pada perlumbaan lintas Sepang yang ketiga, tapi dia DNF pada perlumbaan yang keempat dan menduduki petak yang ketiga di barisan hadapan perlumbaan dan sekali lagi dia berada di barisan hadapan kali ini di petak yang kedua. Kalau kita lihat peningkatan yang memang sangat baik. Lama kita tak dengarkan nama Harith Farhan ni. Beliau adalah juara bagi kategori Wira KBS pada tahun 2015. Dan agak sedikit lamalah kita tidak mendengar nama dia. Tapi kembali pada pusingan yang ketiga, beliau berjaya menaiki podium di tempat ketiga. Selepas itu, peningkatan yang sangat baik Rami. Kalau kita lihat sewaktu sesi latihan bebas, sesi kelayakan, beliau sentiasa memperbaiki catatan masanya berada di hadapan dan saya pasti beliau juga ingin memenangi perlumbaan di sini kerana beliau pernah berkata ini adalah salah satu litar kegemarannya. Ya, dan bagi Haris Farhan tempat yang keempat dan tempat yang ketiga adalah tempat kedudukan terbaik bagi Haris Farhan dan dia juga berada di petak yang ketiga pada perlumbaan yang kedua di litar Sepang dan hanya menambahkan kedudukan tempat yang ke-10 dan berdasarkan rekod yang dia memang mahu cemerlang di litar ini.
Tapi kembali kita di hadapan, Faris Hafiz adalah pelumba yang menduduki tangga teratas keseluruhan dengan 74 mata. Dia menang pada perlumbaan di litar Sepang pusingan yang keempat, tempat yang kedua pusingan yang ketiga, tempat yang kedua pusingan yang pertama. Itu memberikan dia kelebihan sedikit saja di hadapan rakannya Adib Rosli yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Adib berada di tempat yang kedua dengan satu kemenangan pada pusingan yang kedua dan tempat ketiga pada pusingan yang pertama. Dan ini seorang lagi pelumba kelahiran Terengganu, Ahmad Sukan Aizat Yusof, yang ini menduduki tempat yang kelima dengan 49 mata. Dan kalau kita lihat kan macam memang tak jauh lagi sebenarnya. Ya, betul. 64 tempat yang kedua, kemudian diikuti dengan 61 di tempat yang ketiga. Jadi dengan kita masuk ke pusingan baru masuk pusingan yang kelima ini, masih lagi terbuka untuk CP125, dan litar ini sebenarnya memberikan peluang bagi mereka untuk mengejar, kerana litar ini adalah litar yang mana pelumba boleh untuk memintas di hadapan dan yang mereka mampu untuk memintas pelumba-pelumba depan dengan bukan katakan mudah, tapi ada ruang untuk mereka lakukan. Betul, Hami. Kerana kalau kita lihat di litar ini, di mana kalau kebiasaannya di litar yang besar mereka memerlukan kelajuan jentera, tetapi di litar ini mereka sama. Pelumba perlu bekerja keras, motosikal juga perlu berada dalam tahap yang sama untuk berada di hadapan. Ya, kita sedang melihatkan kedudukan permulaan perlumbaan pada kali ini. Dan tadi kita lihat ada Supat yang berada di hadapan, Haris Farhan tempat kedua, Syafiq Rosli ketiga, Zakwan berada di petak yang kelima, Adib di petak yang keenam, dan di belakang Saiful Zahari berada di petak yang ke-13 untuk pasukan Tune Boss Pink Racing. Dan saya lihat dia ada nama VP pada perlumbaan kali. Ada VP ada berada di petak yang ke-22, maafkan saya. Dia disenaraikan di petak yang ke-22, dan persaingan di hadapan ini, permulaan penting di litar ini untuk keluar di selekoh yang pertama. Dan kita dah lihat ada 2 perlumbaan sebelumnya berlangsung, satu yang kita saksikan secara langsung tadi dan satu sebelum kita ke udara, di mana pelumba barisan pertama jika dia dapat lari di hadapan dan meninggalkan gap yang jauh, memang suka untuk dikejar oleh pelumba di belakang. Jadi itu yang sangat penting untuk mereka. Betul, tapi kalau bagi kategori yang kita akan lihat nanti, Hami, saya tidak rasa mereka akan lari terlalu jauh kerana persaingan cukup sangat. Hafizah pun ada berkatakan. Hafizah, ya. Jangan lupa Hafizah Rofa di petak yang keempat saja. Kerana kalau kita lihat catatan masa tidak begitu jauh. Okey, mereka menunggu ke semua pelumba kembali berada pada kedudukan grid. Ini pelumba yang akan sampai pada kedudukan Hafizat Supat. Pelumba terakhir sampai, pelumba di petak utama perlumbaan. Mereka bersedia sekarang untuk dilepaskan. 4 lampu merah nyalakan dan lepaskan sekarang. Haris Farhan membentuk laju. Dari itu adalah Syafiq Rosli yang bermula dengan terbaik menuju ke selekoh yang pertama. Syafiq yang masuk terlebih dahulu, dan Syafiq yang nampak akan keluar berada di hadapan. Tadi kita lihat Haris Farhan tenggelam sedikit. Hafizat Supat ini ada 2 pelumba yang terjatuh di belakang waktu di selekoh yang pertama. Tapi permulaan yang begitu baik yang ditunjukkan oleh Syafiq Rosli tadi, yang telah meluncur laju di hadapan, berada di kedudukan tempat yang pertama. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi di selekoh pertama melibatkan itu belakang, ya. Itu adalah Rahimi Nabil Razul tak salah saya. Pelumba pasukan Yam Racing juga terlibat di situ. Tapi kita berikan tumpuan sekarang ini. Di hadapan adalah Syafiq Rosli. Kita tidak lupakan Firdaus Hamdan juga. Berjaya memintas. Itu adalah Firdaus Hamdan yang cukup cantik memintas Syafiq. Masuki di bahagian dalam, melepasi di sekarang ini Firdaus yang berada di tempat yang pertama. Syafiq turun di tempat ketiga. Hafizat di tempat yang keempat. Syukran Aizat yang bermula di petak yang ke-9 sekarang ini berkedudukan di tempat yang keempat. Itu kedudukannya masih lagi rapat antara mereka. Firdaus yang bermula dari belakang petak yang ke-8, tapi dia bermula dengan begitu baik dan dia mendahului sekarang. Yang Nasya katakan tadi, kedudukan rapat antara mereka itu yang berlaku sekarang ini. Dan kedudukan yang agak rapat antara kesemua pelumba dalam satu kelompok yang besar dengan 98 berada di hadapan Firdaus Hamdan. Tempat yang kedua adalah Syafiq yang berada di tempat yang kedua. Kemudian Hafizat Supat berada di tempat yang ketiga. Pelumba yang bermula di petak utama. Tapi kedudukan yang sangat rapat dengan 2 pelumba Waipang berada di belakang.
menantikan peluang saja itu Faris Hafiz dan juga Adib Rosli yang berada dalam kelompok di hadapan ini. Satu kelompok yang besar, perebutan untuk P1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 7 pelumba yang berada di kelompok utama perlumbaan. Syukran Aizat juga sekarang ini berada di kedudukan yang agak baik. Beliau berjaya meminta Hafizat naik di tempat yang ketiga sekarang ini. Masih lagi banyak pusingan, 13 pusingan lagi dengan Firdaus Hamdan yang cukup konsisten untuk menutup segala ruang yang ada kerana beliau sedar belakang beliau adalah ramai lagi pelumba yang seperti kita katakan di manakah kedudukan Hafizah Rofa sedikit ke belakang Hafizah, tapi masih lagi dalam kelompok kumpulan ini dengan Zakwan juga berada dalam satu kumpulan ini. Syafiq masuk melepasi Firdaus Hamdan sekarang ini. Syafiq yang memimpin perlumbaan menuju ke selekoh yang pertama dengan cukup cantik. Beliau memintas Wah, sekali lagi tapi dipintas kembali di hadapan. Tahun yang ketiga berjaya berada di hadapan, tapi kembali Syafiq merampas kembali kedudukan daripada Firdaus Hamdan dengan Syukran Aizat yang mengikori di tempat yang ketiga. Perbulan yang baik oleh Syafiq sekarang untuk pasukan Maju Motor yang berada di tempat yang pertama. Firdaus Hamdan untuk pasukan Koyoko tempat yang kedua dengan Syukran CKJ di tempat yang ketiga. Di belakang itu adalah Faris Hafiz di tempat yang keempat. Adib di tempat yang keempat. Itu baru Faris Hafiz, pendahulu keseluruhan, berada paling belakang dalam kumpulan ini. Satu kumpulan yang besar. Tadi ada 3 pelumba, kami berada ramai yang berada di hadapan dalam kelompok yang pertama ini. Ada 9 pelumba. Zakwan pun dalam kumpulan ini juga. Syukran masuk melepasi Firdaus Hamdan sekarang ini. Syukran yang naik di tempat yang kedua. Firdaus turun di tempat yang ketiga sekarang ini. Kita lihat seperti Hamri katakan, memang satu kumpulan yang besar, 9 pelumba merebut bagi tempat yang pertama. Bagi saya Hamri, sebelah pusingan ini, kedudukan ini akan sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Kerana yang kita akan lihat juga apa strategi yang dilakukan oleh pelumba untuk mengikori ataupun untuk memintas lebih awal lagi untuk berada di hadapan. Pada kedudukan sekarang di hadapan kembali kita, ada bahagian bawah motor yang terjatuh. Syafiq. Adib naik di tempat yang kedua sekarang ini. Adib dan Syafiq mula menjarakkan diri. Syafiq berserangan di hadapan, di mana Adib pada awalnya berkedudukan di tempat yang keempat, sekarang naik di tempat yang kedua. Mereka tidak boleh biarkan gap begini kepada Syafiq, agak berbahaya. Kerana Syafiq boleh lari dan untuk menjarakkan diri dari lain-lain pelumba. Adib akan juga mengejar, Firdaus juga akan juga mengejar dan tidak akan benarkan untuk Syafiq cuba melakukan ada satu jarak, satu gap antara mereka. Kedudukan sekarang dalam kelompok hadapan ini kurang lagi satu antara mereka. Syafiq, Adib, Firdaus, Hafizat yang berada di hadapan. Syukran Aizat turun sedikit ke belakang, terkeluar sedikit itu tadi Hafizat cupaan bersamaan hampir, tapi Hafizat menoleh ke belakang melihat itu rapat sekali kedudukan mereka. Adib di tempat yang kedua. Adib akan menggunakan pengalamannya untuk mengejar Syafiq di hadapan sekarang ini. Syafiq yang ada gap sedikit dan tapi ada 99 lagi Nasha. Agak lama untuk Syafiq bertahan di kedudukan ini. Bagi saya rasa Adib akan sampai kerana bantuan dengan ada pelumba belakang di belakangnya ini yang akan memberikan kelebihan kepada Adib untuk sampai ke Syafiq. Syafiq perlu sedar beliau perlu menjarakkan diri jika ingin menang di sini dan tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. Dan kalau kita lihat pelumba-pelumba yang belakang seperti Syukran Aizat juga cuba untuk merapatkan diri berada di belakang Firdaus. Syafiq yang sekarang ini tidak menoleh ke belakang, terus menumpukan di hadapan untuk beliau terus meninggalkan pelumba yang lain. Ya, kita nak saksikan kat mana kedudukan, kerana sekarang ni sangat rapat antara kesemua pelumba dan bagi pelumba di hadapan itu sama ada Syafiq dah melepasi berada di tempat petang. Adib sekarang semakin rapat di belakang Syafiq dengan Firdaus Hamdan juga berada. Jadi mereka semua salah satu kelompok yang besar sekarang dengan kedudukan yang sangat rapat antara kesemua pelumba. Kita lihat ini adalah Harith Farhan Baharin yang berada di belakang. Beliau cuba untuk mengintai ruang untuk memintas Syukran Aizat.
Setakat ini Harith Farhan berada di kedudukan di tempat yang kelima. Dua pelumba kelahiran Terengganu ini bersaing untuk kedudukan di tempat yang keempat. Sekarang ini kita lihat bagaimana Harith cuba untuk masuk tapi berjaya melepasi. Harith naik di tempat yang keempat. Harith naik di tempat yang keempat melepasi Syukran Aizat. 3 pelumba yang sekarang ini kita lihat ada game tetapi kita berikan tumpuan kepada 2 pelumba ini bersaing. Oh, Syafiq menutup segala peluang yang ada. Syafiq setakat ni masih berjaya lagi menutup. Adib di belakang dan Syafiq dan Firdaus mereka ada gap tinggalkan kepada Syukran, Harith Farhan dan juga Faris Hafiz untuk kelompok yang kedua ini. Dan kalau 7 pusingan lagi masih ada lagi masa untuk kelompok kedua ini rapat ke depan untuk mereka sampai bagi perebutan tempat yang pertama untuk kembali membentuk satu kumpulan yang besar. Zakwan di tempat yang ketujuh, dia ada paling belakang di kelompok yang kedua ini. Dan sementara ini yang saya katakan Dinasha, sama ada bagaimana strategi. Adib mungkin akan mengekori sahaja Syafiq dan menantikan sehingga 2 pusingan lagi untuk memintas, kerana sekarang jika dilakukan dengan Syafiq tak jauh di belakang, Syafiq akan dapat bantuan atau kelebihan angin untuk dia berjaya masuk kembali melepasi. Kita kalau lihat di mana perebutan di belakang ini juga cukup lancar. Syukran dan Syukran masuk cantik untuk melepasi untuk berada di depan, kerana mereka menuju ke selekor pertama dan selepas saluran lurus yang panjang di situ, siapa yang akan melakukan strategi untuk breaking yang penting untuk masuk dan untuk melepasi pelumba depan. Oh, Zakwan. Ya, Zakwan telah pun sampai sekarang ni. Zakwan naik di tempat yang ke-6 dan di depan Zakwan 2 lagi pelumba antara Saya tak nampak kelibat Hafizah Rofa. Hafizah Rofa yang pada awalnya berada dalam kelompok ini. Tapi kita lihat Hafizah kedudukan di tempat yang ke-9. 9. Ya, dia 4 kepada 9. Tapi kita berikan tumpuan kepada 2 pelumba yang berada di hadapan ini. Syafiq dan juga Adib. Dan di belakang ini juga kita nak sekali lagi bagaimana Zakwan di bahagian dalam. Zakwan menggunakan bahagian dalam untuk masuk dengan di bersebelahan tadi dengan Harith Farhan, tapi Harith yang ada kelebihan di situ untuk tahankan kedudukannya di tempat yang kelima di belakang Syukran. Ini adalah kedudukan yang agak rapat perebutan untuk tempat yang keempat. Yang 3 pelumba di hadapan juga sudah berada untuk kedudukan podium. 3 pelumba di hadapan. Sekarang ini adalah kedudukan tempat yang keempat antara ketiga-tiga pelumba yang kita sedang saksikan ini. kita lihat nampaknya perebutan di bahagian belakang lebih menarik lagi, di mana Zakwan yang kalau kita lihat, kita tahu Zakwan mempunyai satu pengalaman yang sangat lama. Kalau kita lihat, beliau tahu di mana kelebihan dan juga kekurangan pelumba. Jadi beliau hanya mengekori saja di belakang pelumba, cuba untuk mengambil segala peluang yang ada. Dan kebiasaannya di selekoh ini memang orang akan cuba untuk memintas, tapi cukup hampir tadi di antara Haris dan juga Syukran Aizat, sementara Zakwan juga tidak mahu ketinggalan. Dan sekarang ini dia cuba masuk di bahagian dalam, sekali lagi ditutup oleh Harith Farhan Bahri. Zakwan menggunakan pengalamannya untuk masuk, cantik sekali melepasi Harith Farhan Bahri. Itu cantik sekali dia masuk untuk memintas dengan bersih dan cantik. Sekarang ini mengejar Ahmad Syukran Aizat. Cukup tindakan yang sangat berani yang dapat kita lihat. Zakwan Zaidi masuk dengan speed yang sangat laju, melepasi Harith Farhan Bahri cukup rapas. Sedikit kesilapan mengakibatkan Zakwan dan Harith, tapi beliau seorang pelumba yang sangat berpengalaman, jadi beliau tahu bagaimana untuk mengendalikan motosikal tersebut. Dan sekarang dia mengejar Syukran, kita kembali semula di depan dengan masih lagi Syafiq. Ini juga kita akan lihatkan perebutan atau persaingan antara pengalaman, kerana kita dah tengok Adib berlumba lama dan kita nak menjadikan apa yang Adib akan lakukan, kerana dia mengekori saja. Kita nantikan di 2 persen terakhir untuk Adib akan cuba meminta Syafiq, tapi sekali tugas Syafiq yang berat ada di belakangnya adalah Adib Rosli yang sentiasa mendapatkan bantuan angin, sentiasa mendapatkan momentum kelebihan itu. Kerana untuk 2 pusingan lagi dia akan cuba, saya rasa jangkaan saya dia akan cuba pada 2 pusingan terakhir untuk meminta Syafiq dan bertahan untuk sampai ke garisan penamat. Amir, kita akan lihat 3 selekoh saja. Selekoh yang pertama ni Adib akan cuba. Selekoh keempat seperti Zakwan ataupun selekoh yang terakhir kebiasaannya pelumba akan memintas. Tapi Syafiq perlu menutup segala peluang yang ada. Adib yang mempunyai kelebihan berada di belakang. Beliau tahu di mana kesalahan
di mana kelebihan Syafiq. Jadi beliau hanya menantikan Syafiq membuat sedikit kesilapan, beliau akan cuba untuk mencuri setiap kesalahan yang dilakukan oleh Syafiq. Kita nantikan sama ada dia akan cuba lakukan atau tidak. Akan ada dua pusingan. Kalau dia nak buat sekarang adalah masanya yang dia akan cuba lakukan. Dan itu dia. Adib akan cuba dia, tapi ditutup kali Syafiq. Syafiq kata bukan. Belum lagi. Syafiq tidak membenarkan. Syafiq menoleh ke belakang melihat daripada Adib rapat. Sangat rapat di belakangnya sekarang ini. Ini adalah 1 dan 2. Perebutan untuk tempat yang pertama untuk menangi perlumbaan pusingan yang kelima. Ini kita lihatkan Adib yang mendapat resinan di bahagian dalam. Adib masuk ke dalam. Adib masuk untuk meminta agak wide sedikit untuk Syafiq. Syafiq kesilapan sedikit memberikan peluang kepada Adib sekarang ini untuk berada di hadapan. Firdaus ketinggalan di belakang. Jadi Adib yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Kalau kita lihat Syafiq yang nampak sedikit kehilangan kawalan motosikalnya dan ada gap di situ. Sayang sekali Syafiq wide di selekor yang pertama. Syafiq lepas wide dia cuba tapi dia terlanggar sedikit di belakang pembagi Lita dan ini berikan peluang kepada Adib untuk dia berada di hadapan dengan gap yang ada sekarang ini. Adib berpeluang cerah untuk menangani perlumbaan. Ada beberapa selekor lagi untuk Adib sampai. Adib di tempat yang pertama sekarang dengan Syafiq di tempat yang kedua. Syafiq akan mencuba pada selekor yang terakhir. Tapi nampaknya agak sukar dan Adib sampai. Adib berjaya memenangi perlumbaan dengan Syafiq di tempat yang kedua. Dengan tempat yang kita lihat di belakang di mana kedudukan. Firdaus Hamdan tempat yang ketiga, Haris Paramari tempat yang keempat, Syukran Aizat 5, Zakwan tempat yang keenam, Faris di tempat yang ketujuh. Cukup persaingan yang cukup sengit di antara kedudukan di bahagian hadapan dan juga belakang. Tapi kalau kita lihat tadi sayang sekali Syafiq, di mana Syafiq pada awalnya yang memimpin lama juga perlumbaan CP125 ini, beliau yang cuba untuk menutup segala ruang yang ada. Adib mempunyai kelebihan berada di belakang kerana beliau melihat saja gerak-geri yang dilakukan oleh Syafiq. Sedikit Syafiq membuat kesilapan, Adib akan masuk seperti yang kita lihat di selekor pertama tadi. Dan nampaknya strategi yang dilakukan oleh Adib untuk perlumbaan kali ini berjaya. Syafiq yang berada di kedudukan kedua dan Firdaus Hamdan di tempat yang ketiga. Podium pertama untuk pasukan Koyoko dan podium pertama untuk Firdaus untuk musim ini. Ya, dan seperti jangkaan yang kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh pelumba-pelumba tadi oleh Adib terutamanya. Kerana Adib menggunakan pengalaman je mengikori dengan rapat pelumba di hadapan. Syafiq memang ada kelebihan untuk di tempat yang pertama, tapi di belakang Adib sentiasa berada betul-betul di belakang mengikori rapat dan seperti jangkaan kita pada pusingan akhir dia masuk di selekor yang pertama di bahagian dalam dan racing line di bahagian dalam memintas dan selepas itu kesilapan sedikit saja oleh Syafiq tadi dan inti memberikan sudah tidak ada masa untuk Syafiq mengejar lagi. Sayang sekali tapi persaingan yang cukup sengit. Saya katakan awal Rami, kita tak akan lihat kedudukan itu bertahan. Kita akan lihat sentiasa perubahan-perubahan sehingga ke pusingan yang terakhir. Okey, kita saksikan kembali rangkuman bagi perlumbaan CP125 yang baru tamat tadi. Dengan di bahagian hadapan Hafizat Sufaat. Tapi di awal ni kita lihat apa yang berlaku Naca. Di awal Haris Farhan Bahrin, Syafiq Rosli, tapi Syafiq yang meluru laju di hadapan. Tapi itu perhatikan pelumba bernombor 98 Firdaus Hamdan dari belakang. Dia bermula dari petak yang ke-8 dan dia sampai di tempat yang kedua pada waktu ini. Bagi saya Firdaus Hamdan bijak mencari ruang yang ada. Beliau nampak tadi, kita nampak ada satu macam pelanggaran dan beliau berada di bahagian luar terus memasuki berada di belakang Syafiq dan pada seketika Firdaus Hamdan juga bijak mengatur langkah. Beliau mempertahankan kedudukan tapi kita melihatkan beberapa pelumba yang perebutan di tempat yang pertama ini sukar untuk kita jangkakan dengan Syafiq yang pada seketika beliau cukup konsisten memimpin perlumbaan CP125 ini dengan tanpa dicabar pelumba lain dengan Syukran Aizat juga pada seketika berada dalam kedudukan podium tapi ada gap. Ini yang menyebabkan mereka berjauhan. Ini adalah perebutan tempat yang keempat. 3 pelumba ini juga walaupun kita terpaksa tinggalkan mereka untuk ke depan. Tapi perhatikan Zakwan masuk ke cantik saya tadi. Zakwan dia berjaya untuk melepasi pengalaman yang ada pada Zakwan
digunakan sepenuhnya. Dia adalah pelumba bagi pasukan Bonski Honda Racing Team dalam proses pembangunan untuk jentera dan di hadapan masa ini ini Adib berjaya melepasi dan lepas itu Adib terus ada gap dan pada ini adalah di pusingan terakhir dan memang ini yang dirancang dilakukan oleh Adib untuk memintas pada pusingan akhir dan tidak ada masa lagi untuk Syafiq cuba kembali mengejar, kembali balik depan. Jika tidak, jika Syafiq berjaya untuk mengikuti rapat di belakang Adib dan dia pula yang ada kelebihan untuk memintas nanti boleh sampai di selekoh. Betul Hamid. Okey, Firdaus. Permulaan yang menarik tapi lama-kelamaan agak ke belakang sikit. Apa yang telah berlaku tadi? Okeylah, pertama saya syukur ke Allah Taala kerana hari ini saya bertuah di hamba-hambanya yang berjaya. Alhamdulillah, dan saya berterima kasih pada tim saya, KC Honda Racing, Tu Aseng ada semua. Saya ucap terima kasih kepada mereka sebab kita mencari setup yang lebih bagus untuk hantar ke final. Dan pada race tadi saya starting okey, dah cun. Tapi dalam 5-6 lap macam tu, saya punya gear ada problem sikit dan saya hanya mampu pakai gear 3 saja. Oh. 1, 2, 3. Gear 4 tak ada. Dan itulah bagi saya, alhamdulillah lah. Family saya pun datang kat track ni sebab support saya. Saya syukur alhamdulillah sangat-sangat. Bagi saya race hari ni memang pembaru bagi saya lah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, Syafiq Rosli. Perlumbaan yang okey menarik. Cuma last lap tu memang ada mistake sikit nampak di TV tadi tu, ceritakan sikit. Syukur Alhamdulillah dapat tempat yang kedua. Terima kasih kepada Cik Mekanik dan tim saya yang berusaha mencari setting yang terbaik. Pada race perlumbaan kali ini, saya last lap ada buat mistake sikit dan saya cuba mengekalkan pace saya tapi ada mistake. Dan saya cuba yang terbaik lagi untuk esok. Okey, terima kasih. Ya, kita Adik Rosli, tahniah di tempat pertama and race tadi. Final lap and mendapatkan tempat pertama. So memang strategi macam tu ikut dan last lap potong ke macam mana? Okey, first kali saya nak bersyukur Alhamdulillah dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Ipoh Yang Maha Wepang. Alhamdulillah, hari memang sengit persaingan di mana pada mula saya starting di petak 6 dan saya cuba mengejar untuk pergi ke hadapan. So pada saya bersaing dengan Syafiq, saya menunggu peluang yang terakhir mana last lap. Saya mencari di mana kelemahan dia, sektor mana yang dia slow. So saya cuba memintas dia dan alhamdulillah saya mendapat tempat pertama. Tahniah diucapkan. Terima kasih. Bagaimana Syafiq boleh berfikir dalam keadaan kelajuan begitu mengejar motor di hadapan dan sepanjang 15 pusingan dia mencari peluang untuk dan memikir bagaimana untuk melepasi Syafiq Rosli. Tapi kelajuan yang ada pada Adib tadi kita lihat memang dia ada momentum yang baik untuk memintas, cuma menantikan waktu yang paling sesuai untuk dia lakukan untuk masuk memintas untuk naik ke tempat yang pertama. Dan jangkaan ke tadi untuk dia menggunakan yang terakhir untuk naik ke tempat yang pertama di pusingan yang terakhir dilakukan. Jadi ini adalah kejayaan podium pertama untuk pasukan Motor1 Koyoko Honda KC Racing Team bagi Firdaus Hamdan yang sebelum ini pada kedudukan terbaiknya adalah di tempat yang keempat perlumbaan di Sepang, pusingan yang kedua bagi Syafiq. Bagi Syafiq Rosli pula dia menang perlumbaan pertama di atas Sepang. Lepas itu tempat yang ke-6 di pusingan yang kedua, tempat ke-6 pusingan ketiga dan kelima pusingan keempat dan berjaya naik kepada tempat yang kedua. Kejayaan kepada Syafiq untuk perbaiki kedudukan keseluruhannya. Sementara Adib Rosli pasti dia akan naik ke tempat yang pertama dengan Wawai Pang mengambil negara berpasukan bagi pasukan Ipoh Yamaha Wawai Pang Racing. 25 mata lagi untuk Adib dan ini adalah kemenangan yang kedua bagi Adib selepas pusingan yang kedua di litar Sepang. Kita akan lihat bagaimana kedudukan antara Adib dan Faris kerana sebelum ini 10 mata memisahkan kedua-dua pelumba. Kerana bagi
kemenangan bagi Adib dengan Faris Hafiz berada di tempat yang ketujuh. Dan kelebihan mata ni membolehkan Adib untuk naik melepasi Faris Hafiz dalam kedudukan keseluruhan kerana beza 10 mata, 25 mata. Dan tapi tidak jauh antara kedua-dua pelumba pasukan Wawai Pang ini. Persaingan yang sihat antara kedua-dua pelumba. Adib naik tempat yang pertama dengan 89 mata. Hanya 6 mata saja di hadapan Faris Hafiz Abdul Rahman, rakan pasukannya. Syafiq Rosli naik tempat yang ketiga dengan 76 mata. Hafizah Rofa tempat keempat dengan 68 mata. Syukran Aizat tempat kelima 60 mata. Alif Daniel di tempat yang ke-6 51 mata. Haris Farhan tempat yang ke-7 44 mata dengan Haziq Hamdan tempat ke-8 35 mata. Jadi 85 teratas dengan kutipan mata yang tidak begitu jauh antara kesemua pelumba. Kita akan menuju ke perlumbaan pusingan yang ke-6 yang akan berlangsung di time sama esok.